Jadi sebenarnya Fukuoka ni bukanlah satu yang asing bagi kita tau. Dia sudah ada satu sejarah panjang daripada tahun 80-an. Kan? Dan kita pun artis Malaysia sering ke sana. Sering ke sana. Jadi Fukuoka ni dia adalah satu port di mana dia membuka banyak pintu perdagangan dia semasa zaman Meiji. Ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang menarik di mana kita boleh kembangkan ilmu tersebut. Cuma kadang-kadang ramai di kalangan artis kita tidak bersedia untuk mengembangkan ilmu dan diri kita. Apa masalah tu? Institutional support ke? Framework pembelajaran kita ke? Ataupun penekanan kita? Itu banyaklah kan. Dan salah satu faktor yang paling besar adalah kerana di Malaysia kebanyakan kita tidak terdidik untuk berjiwa besar, bersemangat besar dan bercita-cita besar. Dan orang yang bersemangat besar, bercita-cita besar, berjiwa besar adalah seorang pemimpin. Dan semua orang sebenarnya adalah seorang pemimpin. Terutama orang lelaki lah. Kan? Jadi nak jadi lelaki ni pun bukan senang sebenarnya. Lahir je ke dunia jadi lelaki, dia seorang pemimpin. Dan dia mesti berjiwa besar, bersemangat besar. Dan kita tidak didedahkan daripada kecil. Oh, kamu lelaki, lahir lelaki, kamu mesti berjiwa besar, mesti ada cita-cita, mesti ada wawasan yang besar. Kita tidak dididik begitu. Itu kesilapan kita. Dan kesilapan ini sebenarnya bermula daripada rumah tau. Kita tak boleh didik seorang lelaki tu untuk berjiwa besar bila dia dah masuk universiti. Kan? Dia dah usia dia dah 23. Tak ada masa. Dia mesti daripada kecil. Daripada dia kanak-kanak. Jadi abang memperjuangkan wawasan ni, kan, memberi ilmu, mencari ilmu, berkongsi ilmu. Ya. So soalan saya tadi, adakah milestone abang kata very personal? Pahaman saya sekarang ni, kalau abang seorang-seorang buat benda ni with your own money, your own effort. Kadang-kadang saya selalu buat joke. Saya kata pada Nik Fahmi, saya kata, Nik, saya ni sosialis lah. So kalau apa yang kurang kat sini bang? What can we do? Dan you cakap, okay, bila ada ni, I boleh kembangkan ni lagi. Lagi banyak boleh di berjalan. Malaysia ni kita tak ada kurang tau. Kita ada lebih sebenarnya. Tetapi masalah besar bagi kita di Malaysia ni, kita tidak tahu menggunakan kelebihan kita. Itulah kekurangan kita. Kita bukan kurang, kita lebih. Tetapi masalah yang besar di Malaysia ni ialah kita tidak tahu menggunakan kelebihan kita. Itulah kekurangan kita. Apa yang perlu bertukar? Apa yang perlu ditukar? Apa yang boleh, saya tahu pertukaran tu bukan immediate. Apa yang kita boleh pupuk supaya pertukaran ni berlaku ke arah yang betul? Dia kena banyak kerjasama lah. Ya, kerjasama yang paling utama adalah ibu bapa lah. Ibu bapa, guru-guru di sekolah, kemudian pesarah-pesarah universiti, semua harus memainkan peranan. Dan kalau saya bercakap pasal benda ni, seolah-olah macam saya bercakap macam Menteri Pelajaran pula kan. Tetapi ini mesti ada kesedaran. Tapi benda ni kita tahu semua bang. Kita tahu semua ni zaman-zaman dulu. Tapi tiba-tiba kita diframekan dalam frame-frame ni yang membuatkan kita ni. Contohnya kan macam apa, these are all wisdom. Kan? Perguruan ni is normal. Kita tak perlu degree untuk belajar ilmu. Betul. Untuk hidup kan. Macam abang cakap lah, your PhD is your musafir, your pengembara is your PhD. I believe in that as well. So unfortunately kan, kita punya society sekarang ni telah terkurung dalam kurungan minda. yang telah dicetak melalui pigeonhole. Melalui proses pembelajaran. Okay. Macam abang cakap kan, kita kena berjiwa besar. Kan? It's a simple word, tapi meaning dia sangat besar. Ya, betul. Tapi kalau saya dengar perkataan berjiwa besar masa saya umur 24, lain fahaman saya. Betul. Sekarang umur lain. So in the end, kita balik kepada nilai-nilai murni ni. Yang ni yang saya found out ni. Saya cuba nak compartmentalize. You jadi artis, apa you buat? Kan? Apa you punya keindahan jadi artis ni? Saya cara saya berfikir lain tau. Tapi apa yang saya nampak, benda ni macam cakap berfikiran yang besar. Jadi kita tidak ada kongkongan duit, tidak ada kongkongan macam saya lah. Saya ahli corporate kan, kongkongan profit and loss.
Tadi ada kongkongan tu. Jadi ianya adalah kehidupan. Pada saya itu yang lagi seronok lah kan. Lagi indah lah kan. Kita ambil satu contoh lah. Saya selalu tanya pelajar-pelajar daripada UiTM. Saya kata, bila saya balik cuti semester, saya buat tuition percuma untuk budak-budak sekolah yang ambil SPM. Dan sekarang umur saya dah 60 lebih dah. Saya kadang-kadang balik ke kampung, saya pergi ke sekolah, saya mengajar pelajar-pelajar yang nak ambil subjek seni lukis untuk SPM dengan STPM. Saya tidak dibayar. Bukan saya nak menunjuk-nunjuk lah kan. Tapi berapa ramai pelajar-pelajar kita yang suka buat begitu. Kan? Dan saya hari itu pergi ke studio di Kelang. Saya kata ramai artis dalam satu studio tu. Saya tak nak cakap lah studio mana. Saya kata kamu ni mau dikenali ramai. Kamu mau masyarakat kenal kamu, appreciate kamu. Tapi adakah kamu yang ramai ni pergi turun ke bawah, pergi ke sekolah, kamu buat tuition percuma untuk budak SPM, untuk SPM? Ada. Saya kata. Kamu tak ada sifat Transaction. Transaction tu. Kan? Sebab dalam hidup ni, kehidupan ni dia macam ATM tau. Kalau kita tak simpan duit dalam bank, kita tak boleh cucuk keluar duit tu. Tak boleh keluar. So tak ada transaction lah. Dia macam tu. You have to give to get lah kan. Ya, you have to give to get kan. Jadi benda-benda ni saya dilatih daripada kecil. Tapi bukan ibu saya. Ibu saya bukan seorang yang yang berpelajaran tapi doa dia. Itu yang saya cerita tadi mula-mula tadi. Doa dia tu yang membuatkan saya boleh cenderung berfikir ke arah kebaikan tadi. Kat mana satisfaction ni bang? At this level. Apakah satisfaction you at this level? Yang membuat you bangun pagi, yes, I'm satisfied that I have achieved this. Dia satu, ini agak sensitif lah kalau saya cakap. Satisfaction adalah di mana bila kita makin tua, kita macam emas tu. Sebab term warga emas tu ramai orang tak faham. Okay, faham. Faham. Bila kita makin tua, kita jadi warga emas. Bila kita jadi warga emas, dia makin mahal, makin direbuti, makin dikagumi. Kan? Makin dihargai. Jadi bila kita tua, kita tidak mau jadi warga tin berkarat. Warga tin berkarat ni, bila dia tua, orang tidak peduli kat dia. Orang tengok dia, orang pergi jauh-jauh. Orang tak pernah panggil dia. Orang dia reput sendirilah. Dia reput sendirilah. Dia reput sendiri. Macam tin tu. Ini, that's the beauty about getting old lah. Kan? Jadi bagi saya, ini adalah proses. Dan ini adalah pemilihan kita. Because we are the driver of our destiny lah. Saya percaya kan, kita kena didik lah. Generasi muda, bukan didik, kita kena facilitate supaya dia boleh mencari jalan hidup yang sebenar dengan dia. Betul. Okay. Macam saya lain. Zaman saya membesar, you kena kerja, you kena ada financial security, bla 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 kan. Itu sebab saya berminat dalam seni ni. Seni ni is another alternative lifestyle if you ask me lah kan. Different investment. Yeah, it's a different investment. So boleh kita panggil sebagai spiritual investment? Boleh. Sebab saya faham. Sebab I've been through kan macam you cakap kan, antara dua kejahatan. Kat mana kebaikan antara dua kejahatan. So I dah went through both lah kan. Jadi saya boleh faham. Kita pun dah nak warga emas lah juga kan. Tahu kan. Tapi kita ada tanggungjawab untuk mendidik kanak-kanak yang dekat crossroads. Untuk dia dibantu memilih kerjaya yang senaluri dengan dia. Kalau tidak, dia akan ambil jalan yang salah. Bila dia balik ke pangkal jalan tu dah lambat. Yalah, betul. Kan? So, saya cakap dengan saya punya personal experience lah. Kan? Kita naluri kat sini, tapi saya ikut jalan ni, tapi saya akan balik ke naluri saya. Dan itu perjalanan saya. So, benda ni kat education system. Saya rasa kurang appreciation about art dan life in general dalam education system kita. Apa komen abang tentang itu? Dalam pendidikan yang ada sekarang, memang kita ni satu kesilapan besar dalam pendidikan kita adalah kerana kita tidak balance pendidikan kita. Kita nak maju, kita nak maju, kita nak berekonomi tinggi,
Tetapi kita tidak menitik beratkan sastra. Betul. Ya. Kita tidak menitik beratkan kesenian. Ya. Kalau zaman saya ada satu subjek industrial art. Dan setiap minggu kami akan pergi bertukang. Dan bila kami bertukang, kami akan membuat talam. Ya. Bila kita buat talam, kita gunakan teknik etching. Buat bunga, rendam dalam asid, buat etching. Dan talam tu, semua orang kena buat. Dan kita buat untuk ibu kita. Wah, cuba bayangkan tu. Kan, jadi semua orang balik buat talam special untuk ibu dia di rumah. Banyak Walaupun level talam tu talam aluminium lah. Banyak level tu. Oh, banyak level dia. Sekarang tak ada. Ada ke satu subjek? Ha? Murid-murid disuruh untuk buat talam dan talam itu dihadiahkan kepada ibu dia. Dan talam itu dibuat oleh pelajar-pelajar sekolah menengah. Tak ada. Nampak tak? Lagi satu. Kalau kita ambil contoh dia kan. Kita di sekolah, semua pelajar-pelajar harus buat ada duty roster. Semua orang kena cuci jamban, cuci tingkap, sapu lantai, cuci longkang. Itu dah tak ada. Dan bila kita jadi scout, kita jadi scout. Bila kita jadi scout, kita nak buat campfire. Bila kita buat campfire, kita kena buat job week. Cuci kereta, dapat upah, kumpulkan upah itu untuk buat campfire. Sekarang, pengakap, dia nak duit buat campfire, dia kena minta derma. Derma. Itu dunia yang berbeza lah. Minta derma bagi saya macam minta sedekah lah. You don't work. Betul. Ini kelemahan-kelemahan sistem pendidikan kita. Kan? Dan pernah saya berkata masa lecture saya di Petronas, saya kata kita tidak dididik dalam kesenian, dalam sastra. Kita dididik untuk jadi orang yang manusia berteknologi tinggi. Hebat, boleh buat banyak duit. Tapi bila kita tua, kita pun satu hari semua orang akan tua. Bila kita tua, masa itu kita pakai kerusi roda. Masa itu kita pakai pampers. Orang yang menjaga kita adalah orang yang berbudaya dan berbahasa. Siapakah itu? Adalah orang-orang yang diajar tentang sastra, kesenian yang halus. Penting kan? Ni bang. Sangat penting. Kan? Tak ada. Orang-orang yang belajar ilmu tinggi dalam sains dan teknologi itu dia akan tolak kita sorong kita tukar pampers kita. Tak ada. Dia boleh buat tapi kalau dia dibayar lah. Nurse-nurse tu. Kena ada what's in it for them lah. Kan? Dia tak ada jiwa besar lah. Ya, tidak berjiwa besar. Tapi kita kena berani lah. Kita kena berani mengubah ni kan. Dan saya rasa macam tadi saya cerita, bila saya jadi pensarah sambilan di universiti, saya sedar saya ada limitations. Anak-anak atau siswa ni dia dididik di rumah dengan cara ibu bapa dia. Dan pensarah ni dia ada masa yang sangat terhad. Ada masa yang sangat terhad untuk mendidik dia kat universiti. Mungkin mustahil atau kalau bernasib baik tak mustahil lah kan. Tetapi kalau kita fikir balik, di mana pendidikan asal yang sebenarnya? Pendidikan asal yang sebenarnya adalah di rumah. Segala-galanya dia bermula di rumah. Doa dia dan ibu bapa. Bagi saya. Boleh saya tanya satu soalan yang spiritual. Dalam perjalanan abang ni, macam mana abang bina your spiritual quotient? Dia panggil. Dia ada IQ, dia ada EQ. Dia ada EQ. IQ, EQ, and dia ada SQ, spiritual quotient. That is very interesting. Itu sangat menarik. Sangat menarik sebab kita sibuk dengan IQ je kan. EQ orang tak sibuk. Itu sebab salah satu sebab ramai pelajar-pelajar universiti yang menganggur sekarang ni kerana dia tak ada EQ. Dia ada IQ tapi tak ada EQ. Dia ada IQ tapi tak ada EQ. Nak bagi salam pun tak ada.